Syui. Dan anda bersama saya sekali lagi, Faiz. Dan pada video kali ini, apa yang saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan adalah cara bagaimana kita memilih broker yang terbaik sebelum kita memulakan trading kita. Saya nak disclaimer dekat sini, nota yang saya berikan di sini adalah secara umum dan dia adalah berlainan bagi setiap broker. Dan anda tak sabar? Saya pun sama. Kepada yang masih baru di dalam trading, saya nak bagi tahu broker ni merupakan orang tengah yang menghubungkan kita sebagai retail trader kepada liquidity provider. So di antara jurang retail trader dan liquidity provider adalah orang tengah yang kita panggil dia sebagai broker. Dan kalau anda belum tengok video-video tentang liquidity provider, saya ada sediakan link. Okay, dan sekarang ini merupakan forex tier yang mana kita sedia maklum bahawa tier pertama adalah liquidity provider. Liquidity provider ni saya dah jelaskan dalam video sebelum ni, dan ini adalah senarai liquidity provider yang berada di dalam pasaran forex. Tier kedua merupakan broker dan tier ketiga adalah kita sebagai retail trader. Retail trader ni saya tulis sebagai sini sebagai Faiz. Okey, dan retail trader inilah dia kita. Ada lagi satu tier yang kita panggil sebagai big trader ataupun hedge fund. Hedge fund ni kalau dalam bahasa Melayu dia, kita boleh istilahkan dia sebagai pengumpul dana rakyat lah. Kira macam dia ni macam dia kumpul dana dan dia melaburkan untuk memberikan keuntungan kepada dia punya klien, ataupun kita panggil dia sebagai multinational company lah. Selalunya ini adalah contoh-contoh untuk kalau dalam Malaysia lah, kita panggil dia sebagai big trader kerana mereka mampu menggerakkan pasaran kerana modal yang sangat besar. Kita sebagai retail trader tidak mampu menggerakkan pasaran, sebab itulah kita perlu trade dan berfikiran seperti mereka. Kita mampu trade dengan modal rendah melalui broker, dan broker akan menghantar kita punya entry ataupun position ke liquidity provider. Pemilihan broker sangat penting. Kerana apa? Kerana kita tidak mahu duit kita hilang ataupun dibawa lari, dicuri dan sebagainya, kena scam ke apa ke. So itulah dia pentingnya forex regulator. Okey, untuk forex regulator ni dia macam commission lah, badan penguat kuasa yang akan mengawal broker-broker ini supaya benda-benda yang saya sebutkan tadi tidak akan berlaku. Tetapi dia ada tier-tier dia, seperti nombor 1, 2, 3 dan 4 ni kira antara kategori yang sangat kuat lah untuk broker, di mana broker dia tidak boleh kita cakap melampaui batas lah. Tapi 5 dan 6 ini kita kena berhati-hati sikit, kerana yang ni 5 dan 6 ni kira macam dalam kategori lesen terbang lah kita cakap. Dia lesen kepulauan. Untuk melihat broker-broker ini berada di regulator yang mana, anda boleh pergi kepada sini, saya ada sediakan. Pergi ke website dia, pergi dekat disclaimer, dekat situ ada nombor lesen dia, dan anda boleh cek di Google ataupun pergi dekat mana-mana relevant regulatory untuk kita cek bahawa broker ini adalah broker yang diiktiraf ataupun tidak. Okey, selepas anda faham tentang itu, anda kena pergi kepada bahagian spread. Spread ni memang memainkan peranan penting di dalam forex, kerana ia adalah, kita kena tahu dia adalah antara perbezaan antara bid dan ask. So antara perbezaan bid dan ask ni adalah keuntungan broker. Okey, saya besarkan dekat sini. Pergi dekat dalam MetaTrader dan anda membuka posisi. So anda akan nampak pergerakan ini berlaku. So jurang inilah yang kita akan panggil dia sebagai spread, yang mana spread ni merupakan keuntungan broker. Daripada keuntungan inilah 2-3 pip ni lah yang akan membantu broker untuk meraih keuntungan, untuk membayar IB, membuat promosi dan segala macam tawaran. Untuk spread ni saya akan jelaskan dalam video seterusnya secara lebih terperinci, kerana untuk video kali ini saya hanya fokus kepada pemilihan broker sahaja. Selepas anda tahu
broker mana yang anda nak pilih, anda kena tahu anda berada dalam kategori mana. Hampir semua broker ada A dan B book. Okey, apa yang dimaksudkan dengan A book adalah semua order yang diambil oleh broker akan terus pergi ke LP. Ini bermaksud, saya bagi contoh, jika anda trade consistent profit, semua order-order anda broker akan masukkan terus atau hantar terus ke liquidity provider, dan liquidity provider yang akan membayar keuntungan ataupun komisen yang anda peroleh. Untuk B-book pula, semua order yang diambil broker akan disimpan di dalam mereka punya data. Bermaksud jika anda selalu MC ataupun untuk B-book kita fikir secara logik, semua order diambil broker akan disimpan oleh mereka. Ini bermaksud jika anda MC ataupun selalu rugi daripada mereka memberikan anda punya order kepada LP liquidity provider, baik mereka simpan duit tu dan akan di-rotate kembali. So itulah dia perbezaan antara A-book dan B-book. So senang cerita, A-book ni untuk orang yang selalu profit, mereka akan hantar terus kepada LP dan LP akan membuat bayaran. Tetapi untuk B-book, semua order-order yang anda masuk hanya berlega-lega di dalam broker sahaja. Itulah yang kita panggil dia sebagai B-book. Dan di dalam broker juga kita ada satu sistem yang kita panggil dia sebagai leverage ataupun pinjaman. Inilah yang membezakan antara forex dan saham. Leverage ialah pinjaman daripada pihak broker kepada trader untuk memulakan perniagaan di dalam forex. Dengan adanya leverage, trader mampu trade dengan bermodalkan serendah 10 USD. Dan setiap kadar leverage berlainan bagi setiap broker. Ada yang memberikan satu nisbah 100 dan sehingga 5,000 bergantung kepada broker yang anda pilih. Sebagai contoh, broker yang saya pilih adalah GMI. Kenapa saya pilih GMI? Sebab dia mempunyai regulator yang kukuh, dia sudah berada lama dalam industri, dan reliability broker ni memang tak boleh disangkal lagi lah. Withdraw laju, deposit laju, dan banyak perkhidmatan bonus dan tawaran yang menarik untuk trader-trader baru khususnya. Mereka menyediakan pada kadar setinggi 2,000 leverage. Untuk leverage ni saya akan jelaskan dengan lebih terperinci kebaikan dan kekurangan leverage ni. Pemilihan akaun, dekat sini saya sediakan 5 jenis akaun yang ada dekat dalam GMI. Sebagai contoh, nombor 1 adalah standard account, memberi leverage sebanyak 2,000 nisbah 1. Dan sen account merupakan account real, semua amount ataupun digit number dia akan dikeluarkan dalam bentuk sen. Okey, yang ketiga merupakan Electronic Communication Network ataupun ECN account. Okey, seterusnya adalah Multi Account Manager ataupun MAM. Ini membolehkan crowdfund ataupun kontrol account yang banyak dalam satu platform. Dan seterusnya adalah copy trading. Copy trading ni adalah untuk yang pemula yang betul-betul tak tahu, hanya nak pump duit saja, tetapi mereka mahukan sedikit keuntungan. So copy trading adalah jawapan kepada semua yang anda cari. Ini maksudnya main play safe, tapi kita kena ingat copy trading ni pun bergantung kepada master trader juga. Kalau master trader tu ke laut, akaun anda pun ke laut, anda pun MC. So saya dah jelaskan semuanya secara terperinci, dan kita kembali untuk video seterusnya. Itu sahaja video untuk kali ini, semoga memberi manfaat kepada anda. Jika anda rasa video saya ini boleh membantu anda, bantu saya dengan 2 klik. Klik butang like dan subscribe. Jumpa lagi.